Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kanis untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni aku nak cerita pasal bakal-bakal free agent kat dalam squad Arsenal tu sendiri. Bila aku tengok balik kontrak-kontrak pemain Arsenal kat dalam squad untuk musim ni, aku dah jumpa 5 pemain yang bakal habis kontrak dia bila sampai akhir musim nanti . So, untuk video kali ni, aku nak ajak korang sembang sekali pasal 5 pemain ni. Dan kalau kau berada kat tempat Arteta, sama ada kau akan simpan diorang ataupun kau lepaskan diorang secara percuma . Lepas tu bahayanya lagi satu, kalau seseorang pemain tu diorang punya kontrak tinggal 6 bulan terakhir, pada Januari transfer window, pemain tu ada hak untuk buat pre-agreement dengan kelab-kelab yang lain . Maksudnya deal secara awal kan. Siapa yang main Football Manager, siapa yang main FIFA, korang mesti tahu benda ni kan. So tanpa membuang masa kita mula dengan pemain yang pertama yang tersenarai untuk bakal-bakal free agent kat dalam squad Arsenal. Nama pertama yang akan aku petik aku mula daripada defend dulu, Sead Kolasinac. Ini satu nama yang panas dan pecah otak untuk aku fikir macam mana Mamat ni boleh ada dekat Arsenal lagi . Padahal banyak berita yang pasal dia ni nak pindah ke Fenerbahce, nak reunion dengan Ozil, tapi end up-nya habuk pun tak ada kan. Sampai game City dia dapat main tu. Itu aku memang tak lupa sampai sekarang . So Kolasinac ni aku sebenarnya miss info masa dia pergi loan dekat Schalke musim lepas. Aku ingat dia dah masuk tahun akhir kontrak dia, sama macam Mustafi pada masa tu kan. Tapi end up-nya kita tengok balik kontrak dia ada lagi setahun . Dan lagi satu bebanan untuk Arsenal adalah untuk Kolasinac ni dia punya gaji saja 100,000 untuk seminggu. Walaupun nampak sikit 100,000 tu, tapi untuk seorang pemain yang menjadi pelengkap skuad je kat dalam skuad Arsenal gaji tu bagi aku agak tinggi . Dan patutnya kalau dapat jual Kolasinac tu 100,000 tu, kau boleh dapat lagi seorang pemain yang berfungsi kat dalam tim kan. Tapi nak buat macam mana, nak jual punya jual, last dia stay kat Arsenal juga . Dan untuk masa depan Kolasinac ni, kalau kau tanya aku sama ada simpan ataupun jual Kolasinac ni, of course aku cakap jual . Lagi-lagi bila Arsenal dah beli Bruno Tavares sebagai backup untuk Tierney, lagi gelap masa depan Kolasinac kat Arsenal ni. So untuk conclusion, Kolasinac ni bagi aku jual . Ataupun kalau dah desperate sangat, buat cara Mustafi dengan Ozil . Kita bayar pampasan dekat Kolasinac ni dan dia boleh tinggal kat Arsenal secara percuma . Dan pemain yang kedua, Calum Chambers. Calum Chambers ni berat sikit ni kan. Salah satu pemain yang utility yang boleh bermain dalam multi position . Bukan setakat centre back, dia boleh main kat right back, dia boleh main kat center defensive midfield . Tapi bagi aku Chambers ni, dia punya progress dia, career dia dekat Arsenal agak mendata bagi aku. Lepas dia kena ACL pada tahun 2018 yang lepas dia bukan lagi Chambers yang sama . Kalau kau tengok gameplay dia pada tahun 2018 yang lepas masa tu aku nampak dia sebagai seorang pemain, seorang centre back yang komplit . Boleh pass bola ke depan, solid. Dari segi body tak ada masalah, dari segi defending pun tak ada masalah, bola-bola tinggi dia sapu habis semua. Tapi disebabkan dia kena ACL tu, bagi aku benda tu agak impact kat dalam career dia dekat Arsenal kan. Dan dia ni boleh aku katakan dia punya case dia sama macam sebiji macam Bellerin kan. Kau power mula-mula, lepas tu bila dapat injury yang besar macam ACL, lepas tu return tu kau bukan diri kau yang sama macam sebelum kau injured. Itu yang aku boleh cakap pasal Calum Chambers ni kan. So conclusionnya untuk Calum Chambers ni bagi aku, dengan Saliba yang bakal return dekat Arsenal untuk musim depan, lepas tu dekat right back pun kita dapat kita ada Tomiyasu, lepas tu ada Ainsley Maitland-Niles, lepas tu ada Cedric lagi boleh main kat situ kan. Jadi masa depan untuk Chambers ni bagi aku 50-50 Sebab Mamat ni kita beli daripada Southampton tahun 2014 dulu, harga dia nak dekat 16 juta Bagi aku satu transfer fee yang agak besar untuk pemain muda pada masa tu Tapi disebabkan manager Arsenal pada masa tu Arsene Wenger kan, terkenal dengan mata dia untuk mencari bakat-bakat muda. Masa tu kita memang tak ada hal kita memang yakin dengan Wenger ni, pilihan dia kan, memang tak pandang transfer fee pada masa tu. So untuk Calum Chambers, kalau kita dapat offer dalam 8 juta ke 10 juta, bagi aku accept je. Bukan sebabkan dia tak bagus, aku rasa dia boleh function kat dalam team Arsenal sekarang. Cumanya dari segi progress career dia, aku tak pasti sama ada dia akan capai ke tahap terbaik dia balik So untuk pemain yang ketiga, dalam last video aku cakap pasal pemain ni, Mohamed Elneny. Aku rasa aku tak payah cakap panjang pasal Mohamed Elneny sebab kalau siapa yang tengok video aku yang last ni, aku ada cakap pasal Elneny ni dan aku dah senaraikan sama ada positif ataupun negatif Arsenal simpan Elneny kat dalam squad ni kan. Sebab kita tahu masa musim panas itu Arsenal memang dapat bid dia Besiktas daripada Galatasaray untuk Elneny ni, tapi dua-dua Arsenal sapu, Arsenal tolak tepi So aku terus jump to conclusion untuk Elneny ni. Logik aku untuk Elneny ni adalah kalau Arsenal jual Elneny kalau bermakna itu Arsenal akan dapat sama ada Houssem Aouar atau Yves Bissouma ataupun Ruben Neves. Yes, aku setuju. Tapi kalau kau jual Elneny secara bodoh-bodoh dan
yang tak ada replacement masuk, bagi aku baik kau simpan je lah. Itu pendapat aku lah pasal ni kan. So kita jump kepada pemain yang keempat iaitu Eddie Nketiah. Eddie Nketiah ni aku boleh cakap salah satu nama dan memang rugi gila lah Arsenal tak jual pada musim panas itu Sebab apa? Arsenal memang minta siapa-siapa yang berminat nak beli Nketiah ni, memang dia orang dah set harga 20 juta. Tapi masalahnya tak ada siapa yang mampu untuk bayar 20 juta tau. Kelab yang paling dekat yang paling serius nak ambil Nketiah ni yang aku nampak adalah Crystal Palace Lepas tu sebelum Crystal Palace, nama Brighton pula timbul. Tapi Brighton ni dia sekadar nama dia datang jenguk-jenguk, lepas tu dia belah. Dia tak ada letak offer untuk Nketiah ke apa, tak ada. Dia cuma usah Nketiah, lepas tu dia caw. Tapi Crystal Palace ni dia dah bid dia dah bagi 10 juta untuk Arsenal. Tapi Arsenal tetap agak nak 20 juta tu. End up je kau tengok Crystal Palace dapat Oxlade-White harga separuh daripada harga Nketiah. Lepas tu untuk Nketiah ni, isu aku adalah kau tak boleh cakap yang dia tak dapat peluang. Itu problem aku dengan Nketiah Kalau siapa yang cakap alah dia ni tak dapat peluang, aku rasa memang dah banyak kali dia ni dapat peluang kan. Tapi still kadang-kadang dia punya performance dia tu bagi aku agak mengecewakan. Dan kadang-kadang aku nampak Nketiah ni dia survive lama dekat Arsenal hanya sebab dia tu adalah graduate daripada akademi. Nampak kasar kan, tapi itulah reality bagi aku. So kalau aku jadi Arteta conclusion aku untuk Eddie Nketiah ni, kalau betul lah Arsenal nak jual, tak kisah 20 juta ke 10 juta je. Katakanlah ada satu kelab offer 10 juta untuk Nketiah, kalau aku jadi Arteta aku ambil 10 juta tu, dan dalam kontrak Nketiah dekat kelab baru dia nanti, aku akan letak buyback clause Makna katanya Arsenal takkan rugi Kalau kata Nketiah perform dekat kelab baru dia, Arsenal boleh bayar harga yang dah tertulis kat dalam kontrak tu buyback clause kan. Dah tak perlu nego dengan kelab baru dia untuk ambil balik Nketiah kalau kata dia perform kat kelab baru dia. Satu tindakan yang kau tengok Arsenal memang jarang ambil iaitu buyback clause. Kau tengok Arsenal jual Joe Willock baru ni memang tak ada buyback clause langsung. Bagi aku benda tu satu kerugian untuk Arsenal pada masa depan kan. Kalau kata Joe Willock tu boleh capai tahap top class, mana tahu dalam 2-3 tahun lagi dia dapat call out daripada England, dapat jadi salah seorang midfielder yang terbaik dekat EPL kan. Siapa yang rugi? Arsenal yang rugi juga So untuk Nketiah ni macam aku cakap tadi aku akan letak buyback clause kat dalam kontrak dia bila dia pergi ke kelab baru nanti. Kira macam kita tak rugi langsung untuk Nketiah ni walaupun kita jual dia. So pemain yang terakhir, pemain yang kelima, dia ni berbelah pendapat sikit Ada yang kata nak dia stay, ada yang kata okey Arsenal boleh jual dia iaitu Alexandre Lacazette, top scorer untuk Arsenal season lepas kat dalam EPL. Lepas tu musim panas baru ni banyak dikaitkan dengan Atletico Madrid. Lepas tu Lyon pun ada usah-usah juga nak bawa dia balik ke France kan. Lepas tu ada pula cerita Barcelona nak ambil Lacazette ni swap dengan Coutinho. Tapi end upnya Lacazette masih ada kat Arsenal Dan baru ni bila keluar berita Tammy Abraham sendiri cakap yang dia memang nak masuk Arsenal, tapi disebabkan Arsenal tak berjaya jual Lacazette, dia tak dapat masuk Arsenal So untuk Lacazette ni dia sebenarnya ada positif ada negatif kalau kita nak simpan dia Dan positifnya adalah dia adalah seorang striker yang ada cara yang berlainan dengan Aubameyang Sebab kalau kau tengok kalau dia main kita memang ada seorang striker yang ada gaya-gaya target man kat dalam kotak penalti tu kan. Dan lagi satu dia punya hold up play memang terbaik daripada Lacazette ni kan, berlainan dengan Aubameyang. Sebab kalau kau bandingkan Aubameyang dengan Lacazette Aubameyang adalah seorang striker yang akan exploit dari segi ruang dan bila dia dapat ruang dia akan buat larian-larian yang berbahaya Tapi negatifnya kalau Arsenal simpan Lacazette ni, satu umur dia dah 31 dan satu lagi dia punya gaji dia memang agak tinggi £180,000 seminggu. Dan bila aku sentuh pasal gaji ni, aku rasa ini adalah salah satu sebab utama Arsenal memang payah gila nak jual Lacazette pada musim panas itu sebab musim-musim virus sekarang ni kan, kebanyakan kelab memang ada masalah kewangan. Jadi bagi aku gaji inilah sebab utama Arsenal memang struggle gila nak jual Lacazette Dan lagi satu Lacazette aku memang suka dia sebagai seorang pemain, aku suka dia sebagai seorang striker. Tapi bagi aku aku kena straightforward, aku rasa memang dia tak cukup bagus sepanjang dia berada kat Arsenal. Kalau kau perasan rekod dia kat Arsenal, dia tak pernah lepas 20 gol dalam semusim Dan untuk seorang pemain yang Arsenal beli sebanyak 52 juta pound bagi aku performance dia mendata. Nak kata flop sangat tak tapi nak kata berjaya sangat pun tak. Dia macam tengah-tengah kita punya investment kat Lacazette ni kan. So aku punya conclusion untuk Lacazette ni, Arsenal memang kena cari buyer pada bulan Januari ni. Kalau tak memang kena tanggung kos nak lepaskan dia secara free kan. Sebab sekarang ni pun dah dengar-dengar Arsenal memang dah usaha striker baru kan nak bawa masuk. So itu dia kan conclusion untuk 5 pemain yang diorang punya kontrak akan habis pada akhir musim ni. Korang boleh komen kat bawah kalau korang jadi Arteta, antara 5 pemain ni mana yang akan korang kekalkan kat dalam Arsenal untuk musim depan. Jadi aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.